Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala lagi dan lagi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata ihsan pemberian dia, maka kita dapat nikmat-nikmat yang terlalu banyak, nikmat-nikmat yang sangat banyak. Maka antara nikmat-nikmat yang besar itu ialah apabila kita masih lagi dapat hidup atas muka bumi dia ni, masih lagi kita dapat teruskan hayah duniawiyah kita. Bukanlah kerana hebat sangat dunia ni, yang kita seronok sangat nak hidup atas muka bumi ni, bukan. Tetapi semata-mata kerana kita faham masa untuk kita bina akhirat kita ialah di dunia. Apabila kita masih berada atas muka bumi Allah ini, maknanya peluang kita membina akhirat itu sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Tetapi apabila kita dah berpindah alam ke alam barzah, kita dah jadi warga negara akhirat, maka dia menjadi sangat terhad. Untuk kita bina akhirat kita itu akan menjadi sangat terhad. Macam biasalah kita dengar ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita bagi tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata bani Adam," bila mati anak Adam itu, yang qata'a terputus, melainkan 3 perkara. Dalam satu hadis sampai 10 perkara. Itu sajalah pun. Ilmu yang kita sempat ajarkan masa kat dunia. Sedekah yang sempat kita buat masa kat dunia. Anak soleh yang sempat kita didik dia masa dia kat dunia. Dan beberapa perkara ataupun wakaf-wakaf yang kita buat. Dalam satu riwayat yang lain, masjid yang kita bina. Dalam satu riwayat yang lain ada kata masjid yang kita bina. Begitu juga mushaf Al-Quran yang kita wakafkan. Itu semua selagi dimanfaatkan, maka dia akan berterusanlah pahala. Maksudnya sudah sangat terhad. Selagi kita berada atas muka bumi Allah Ta'ala ni, masih lagi kita hidup kat dunia ini, maka ruang kita nak membina akhirat itu sangat luas. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kalau masa kita duduk hidup ni, seorang tu dia berniat nak buat satu kebaikan. Niat. Pagi ni aku nak berzikir lah, aku ingat. Lepas daripada kuliah subuh ni aku nak berzikir. Tak buat lagi. Hasrat, qasad tu timbul dalam diri dia nak buat. Tak tentu lagi ni kan. Yelah, lepas kuliah subuh, kata Nabi SAW, dia niat tu pun, ni masa hidup kat dunia ni, niat itu pun Allah dah bagi pahala dah. Allah dah bagi pahala. Habislah kuliah subuh, memanglah nak berzikir. Tiba-tiba, senak perut lah pula, pergilah tandas dulu. Tak buatlah berzikir tadi, ialah sebab ada hajat lain kan. Pergilah qada hajat. Dah sudah qada hajat, lupa dah. Yang nak berzikir tadi, dah rasa lambat pula, ada hal lain, terus buat benda lain. Mana dia tak buat? Pahala yang dia niat tadi dah dapat dah. Maksudnya, pahala inilah yang dikatakan membina akhirat tadi. Pahala inilah yang akan memberi manfaat, yang kita akan nampak manfaat dia di akhirat nanti. Inilah yang nak menentukan akhirat dibina ataupun dibinasakan. Dosa akan binasakan akhirat, pahala akan bina akhirat kita.
Tapi kalau takdir Allah SWT, maknanya lepas kuliah subuh, Alhamdulillah, dia berzikir. Maka kata Nabi SAW, amalan dia tu akan diganda antara 10 hingga 700 atau atas daripada 700 lagi. Yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui berapa Allah Ta'ala nak gandakan. Maksudnya, untuk kita selama mana kita masih berada atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka peluang kita untuk bina akhirat sangat luas. Dengan hanya berniat sahaja pun memadai sudah menghasilkan pahala yang akan membina akhirat kita. Sebab tu kita kena selalu tengok perkara ini, letak tentang pemikiran sebegini sebagai neraca kita dalam menjalani kehidupan dunia. Sebab tu kita syukur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan kembali. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang nak syukur sangat dapat bangun lagi tu? Kenapa syukur sangat dapat teruskan kehidupan tadi? Kerana kehidupan di dunia inilah yang nak menentukan macam mana kehidupan akhirat kita. Macam mana kita kendalikan kehidupan dunia, kita jalani kehidupan dunia ini, maka macam itulah bentuk akhirat yang akan terjadi kepada kita. Itulah masa depan kita. Sebab masa depan ni bukan waktu tua. Kalau macam tu, orang tua tak ada masa depan lah. Dah tua dah. Nak ke depan mana lagi? Dah tua kan? Kalau dulu kita kata kat anak-anak, kau kena belajar betul-betul ni untuk masa depan engkau. Apa maksud masa depan engkau tu? Yang kita nasihat anak-anak kita dulu tu lah. Apa maksud masa depan engkau? Oh, nanti waktu kau dah dewasa, kau dah berkahwin, kau dah berkeluarga, kau dah untuk umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Tapi tu orang yang dah 70 tahun tak ada masa depan. Pun kita kena tengok masa depan, dan masa depan kita yang hakiki ialah akhirat. Itulah masa depan kita. Satu orang yang umur 20 tahun, masa depan dia ialah akhirat. Satu orang umur yang 70 tahun pun masa depan dia adalah akhirat. Jadi kita turun daripada rumah, datang ke masjid. Alhamdulillah. Ini semua langkah-langkah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Nampak daripada rumah datang ke masjid. Hakikat sebenar kita turun rumah tu, hakikat sebenar sedang menuju kubur kita, tuan-tuan. Nampak pergi kedai, nampak pergi pejabat, nampak pergi pasar, nampak pergi kebun, nampak pergi ladang, nampak pergi masjid, dapat pergi surau. Hakikat sebenar setiap kita sedang menuju kepada kubur kita, tuan-tuan. Baik orang tu sihat, baik orang tu sakit, baik orang tu muda, baik orang tu tua, baik lelaki, baik wanita, baik kaya, baik miskin, baik pemerintah atau yang diperintah, semua sedang menuju satu arah yang sama. Apa dia? Masa depan kita. Apa masa depan kita? Akhirat. Yang mana akan bermula dengan berpindahnya kita daripada alam dunia ke alam akhirat yang kita panggil sebagai mati. Cuma orang Melayu ni dia lapik, dia tak nak sebut mati ni. Dia lapik kan, pulang ke rahmatullah. Matilah tu, meninggal dunia. Tinggal pergi ke mana? Meninggal dunia kan. Kita tak kata Allah mati dah, tak kan. Kalau kita nak bercakap pasal ni, dah dengan kata Pak Mat dah tak ada. Dia tak ada nama Pak Mat sini kan. Kalau ada pun ini bukan Pak Mat kat sini lah. Contoh, dengan kata Pak Mat dah tak ada. Tak ada bagaimana orang yang tu pula benarnya kan. Sebab tak nak sebut mati tu, kita tak nak sebut. Kita orang Melayu ni kita lapik juga kok mana-mana kan. Pulang ke rahmatullah, meninggal dunia, menghembuskan nafas yang terakhir. Banyak betul nama. Tapi nak sebut mati tu susah. Sedangkan Nabi SAW suruh kita banyak ingat mati. Kita kena sebut mati ni. Kita ni pasti akan mati. Hidup ni insya-Allah aja. Insya-Allah. Ni kita duk fikir satu Syawal, hari raya kan. Berapa hari lagi?
Oh, semua dah tengok bila dah berapa hari kan. Hari raya semua dah kira hari dah ni. Tuan-tuan, itu semua hanya angan-angan kita. Nak buka puasa sekarang pun tak pasti lagi kita sempat, tuan-tuan. Tak payah cerita hari raya, tuan-tuan. Nak sembahyang Zuhur sekarang pun tak pasti lagi kita sempat. Ada kawan saya, tuan-tuan, Masya Allah, rahimahullah. Dia datang subuh macam kita ni lah, sembahyang apa semua. Dah habis subuh balik, pukul 8 masuk dalam grup WhatsApp, meninggal. Tak sempat pergi pejabat. Pukul 8 masuk dalam grup kami, grup WhatsApp. Kita kan semua ada grup WhatsApp kan. Masuk dalam grup tu, padahal kawan saya seorang lagi yang duduk satu karyah dengan dia tu, lah, subuh tadi sebelah saya tadi sembahyang. Dia pun tak tahu yang itu subuh terakhir dia, dan dia pun tak tahu dia ni tak sempat nak pergi pejabat pun. Jadi bila kita tahu perkara ini, maka kita tu yang kita kata, kita syukur, alhamdulillah. Kita syukur sangat-sangat Allah bagi nikmat besar lagi kerana kita masih berada atas muka bumi Allah Ta'ala. Dan lebih-lebih lagi pula, sekarang kita berada bersama Ramadan. Berapa hari dah puasa ni? 13. Ini start puasa bila? Ada yang jawab 1 Ramadan, Ustaz. Memang betul lah tu. Kan? Bila puasa bila tu termenung kan. Tidak lah, memanglah 1 Ramadan. Tak ada yang puasa 2 Ramadan sini. Tak ada kan. Cuma tak tahu 1 Ramadan tu bila. Memang confirm lah 1 Ramadannya. Itu nak tengok anak bulan dulu. Macam juga raya bila raya? 1 Syawal lah. Ada pula tanya lagi bila kan. Memang 1 Syawal. Jadi tuan-tuan, dengan kita kata faham perkara tadi, sebab itu kita lagi nak bersyukur pagi ni. Kenapa? Kerana kita masih bersama Ramadan. Kita masih lagi bersama dengan Ramadan. Yang mana bila dalam Ramadan ini, usaha kita nak bina akhirat itu menjadi sangat-sangat mudah. Buat sikit, dapat banyak. Ini Ramadan. Lepas tu ulama bagi tahu, Ramadan ini kita kena tengok 2 perkara. Bukan kata dah habis 30 hari Ramadan baru nak tengok. Tak, setiap hari Ramadan yang kita lalui, belum tidur tu kita cek 2 perkara ni. Yang kita nak tengok dalam Ramadan kita ni setiap hari ialah, pertama sekali ialah kita nak tahu apakah, sejauh mana hasil pahala yang kita dah buat, yang kita dah usahakan, yang kita dah dapat. Hasil pahala tu. Macam yang saya beritahu tadi, pahala itulah yang nak membentuk, nak membina akhirat kita. Lagi banyak pahala kita bawa, maka lagi eloklah, lagi terbina, terbangunlah akhirat. Lagi banyak dosa, waliya'udzubillah, maka lagi banyak kebinasaan untuk akhirat kita. Sebab tu kita kena tengok hari-hari. Aku ni dah puasa dah 13 hari dah. Banyak mana dah aku dah dapat. Sebab tu kalau kita dengar ceramah tentang Ramadan, saya rasa daripada Syaban lagi dah diceramahkan Ramadan itu. Sebab Ramadan ni istimewa, itulah yang ada ceramah Ramadan. Betul? Pernah dengar ceramah Zulhijjah? Ceramah Safar. Ceramah sempena menyambut bulan Safar ada. Tak tahulah kalau masjid ni buat. Mana rata-rata semua masjid surau setakat ceramah di ambang Ramadan. Ceramah persiapan menyambut Ramadan. Tu bulan Syaban dah tu. Kan? Lepas tu masuk pula Ramadan. Ibrah Ramadan. Sebab apa? Ramadan ini satu tempoh yang sangat istimewa. Istimewa untuk apa? Untuk kita bina akhirat kita. Kita kena attachkan Ramadan kita ini dengan akhirat. Nak ukur, nak nilai dengan akhirat. Kalau setakat dengan cerita puasa, tak makan, tak minum, tak pelik dah sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan tengok TikTok.
TikTok. Macam tak tengok ya. Kalau tak tengok, memang hebat tuan-tuan. Ustaz pun tengok TikTok. Kan? Nanti boleh tengok TikTok saya. Tuan-tuan, kita tengok TikTok. Saya tengok dalam media massa lah, tak kira lah TikTok ke apa benda, Insta ke apa ke. Hari ini menjadi satu trend. Begitu ramai orang-orang yang tak beriman pun mereka puasa juga. Bila datang Ramadan ni mereka puasa sama macam kita juga. Bangun sahur. Cuma dia tak sembahyang subuh lah. Dia bangun sahur. Lepas tu puasa, tahan puasa semua. Tak makan, tak minum setitik air pun tak minum. Bila buka puasa tu, pergi beli kurma. Pergi cari tamar. Kat Amerika sana tu. Dia pergi cari supermarket dia beli tamar, dates. Nak beli dates, kenapa? Sebab saya nak buka puasa nanti. Ingatkan buka puasa ni mesti dengan tamar kan. Tak buka puasa dengan tamar, batal lah buka puasa tu. Ingatkan puasa je batal. Buka puasa pun boleh batal juga. Saya tengok, saya termenung kata. Sebab apa? Lepas tu dia bagi review dia pula. Apa perasaan dia puasa sepanjang hari. Pertama saya sangat, bila saya lalui ni, respect dengan orang Islam. Macam mana sebulan dia orang boleh tahan macam ni. Yang kedua, barulah saya memahami macam mana orang yang tak ada makanan ni, macam mana perasaan mereka nak menjalani hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, selalu saya cakap, tubuh saya jadi rasa segar, jadi fit, jadi apa semua. Maksudnya, kalau setakat itu sajalah Ramadan bagi kita, sama level je dengan orang tak beriman, tuan-tuan. Aku sama level ya. Orang tu percaya syurga pun tidak, percaya neraka pun tidak. Orang tu percaya Allah yang perintahkan Ramadan pun tidak. Sebab itu Ramadan ini bukan sekadar kita jaga tak batal puasa, tuan-tuan. Ni tak tahu, takut sejak lagi ada orang pula tak beriman try sembahyang tarawih pula ke, wallahualam lah. Kan? Sekarang ni yang jenis jadi segi puasa ni memang dah ramai, dah jadi trend. Dia orang nak tahu macam mana. Dan yang jadi asbab hidayah untuk mereka pun banyak jugalah. Yang try terus masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi maksudnya, kalau setakat tak makan, tak minum ni, itu bukan level Ramadan yang patut kita sebagai orang yang beriman dengan Allah dan Rasul jalani. Itu kita nak jalani macam mana, Ustaz? Dengar Nabi SAW bagi tahu. Dan saya yakin setiap ceramah pasal Ramadan mesti keluar hadis ni. Ada 3 hadis. Mesti masuk dalam ceramah punya lah. Apa dia? Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Itu yang pertama. Apa dia? Siapa-siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampunkan segala dosa dia yang lalu. Padam dosa, tuan-tuan. Itu satu. Hadis yang kedua, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapa-siapa yang berqiyam, maksudnya bertarawih di dalam bulan Ramadan, pun sama juga dengan penuh iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan segala dosa dia yang lalu. Yang ketiga, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapa-siapa yang berqiyam, menunaikan solat, melakukan amal soleh di dalam bulan malam Lailatul Qadar, diampunkan segala dosa dia yang lalu. 3 hadis ni mesti keluar. Dan setiap hadis ini sama saja lebih kurang lafaz dia. Semuanya menyatakan sama ada engkau puasa siang harinya, engkau bertarawih, berqiyam, melakukan amal-amal lain semasa malamnya, mesti ada dengan imanan wahtisaban. Dengan keimanan dan ihtisab. Ini cara untuk membolehkan Ramadan kita ini
diberikan ilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat ni. Iman dan ihtisab. Apa maksud iman dan ihtisab? Iman dah bahasa Melayu memang iman. Ihtisab ni ialah, maksud ihtisab ialah apabila kita ini mempunyai kesegeraan untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Maknanya kita ni rasa nak sangat kepada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berusaha untuk mendapatkannya itu dengan sebaik-baik usaha yang kita mampu. Itu ihtisab. Apa itu iman dan ihtisab? Dalam kitab ni dia kata, al-amalu, kita beramal, kita melakukan sesuatu itu bil yakin, dengan penuh keyakinan. Ala ma wa'adallahu azza wa jalla. Yakin tentang apa tu? Yakin tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kita kena lalui Ramadan ini dengan yakin dengan segala janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada dalam Ramadan. Sebab itu kita kena tahu apa yang Allah janjikan. Kalau kita tak tahu apa Allah janjikan, nak yakin apa? Kan? Dan sebab itu kita akan dapati banyak ayat Quran, banyak hadis-hadis akan memberitahu kita tentang apa janji-janji Allah terhadap amal-amal di dalam bulan Ramadan ini. Ma'asyauki, dengan timbulnya rasa rindu, wadraghbah, dan juga keinginan yang bersangatan fima indallah, terhadap apa yang ada di sisi Allah, minal ajri was thawab, daripada ganjaran dan juga pahala. Itu maksud imanan wahtisaban. Bila kita lakukan satu perkara dengan begitu semata-mata yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu bersangatan hendak kita, tamaknya kita, berkeinginannya kita untuk mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Jadi kita kena ambil tahulah nilai Ramadan ni macam mana. Apa yang Allah janji di dalam Ramadan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ni nak bagi tahu Ramadan ni. Ramadan ni bukan amal dalam Ramadan lagi. Ni tentang bulan Ramadan itu. Nabi SAW kata, ini berdasarkan hadis ni Ibn Asakir, seorang Nabi SAW kata ada 5 perkara. Pada masa tu Nabi SAW kumpulkan para sahabat, dan Nabi SAW kata apa? Qad azallakum syahrun azim. Telah datang kepada kamu bulan yang sangat azim, agung. Nabi sendiri bagi tahu bulan ini sangat agung. Syahrun mubarak, bulan yang sangat berkat. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, bulan yang mana di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bukannya Ramadan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ada satu malam saja dalam bulan ini yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nak bagi tahu apa? Terus Nabi SAW nak tekankan, nak fahamkan, Ramadan bukan biasa-biasa. Dalam satu hadis lain Nabi SAW kata apa? 5 perkara yang Allah Ta'ala beri keistimewaan pada umat dia ni, umat Nabi SAW. Maka antaranya ialah apa? Banyaklah. Tapi yang satu ni kata Nabi SAW, semua ikan di lautan memohon ampun untuk umat Muhammad SAW dalam bulan Ramadan. Kita istighfar setiap hari berapa kali? Berapa kali kita istighfar? Ada cukup 100? Nabi SAW kata, aku sendiri beristighfar 100 kali paling tidak. Paling tidak 100 kali. Takkan level Nabi 100, level kita tak ada. Wah, ni lain macam level dia ni. Ada kan? Tapi tuan-tuan, ikan ni
Dalam hadis-hadis lain dan dalam ayat sendiri pun bagi tahu, ikan ni antara makhluk Allah yang kerja dia ialah bertasbih pada Allah Ta'ala. Itu oksigen dia, tasbih ni. Bila dia berhenti je tasbih, matilah ikan tu. Ikan ni dia bertasbih pada Allah. Tetapi bila datangnya Ramadan ni, yang kita dah berapa belas hari dah ni, bila datangnya Ramadan, ikan-ikan ini akan diperintah berhenti bertasbih pada Allah, tukar tasbih mereka ini untuk istighfar kepada kita semua. Saya nak tanyalah, kok ada yang tahu ada berapa ekor ikan kat laut tu? Saya nak tanya, tu ada yang tahulah. Bukan berapa jenis, berapa ekor? Sebesar-besar ikan paus sampai sekecil-kecil ikan bilis tu, ada berapa ekor agak-agak dalam laut? Tuan-tuan, semua ikan ni ada berapa ekor sekalipun dalam laut, mereka berhenti bertasbih pada Allah, bertukar tasbih mereka kepada memohon ampun untuk kita, tuan-tuan. Bukan kerana kita lagi hebat dalam bulan Ramadan, semayang lagi panjang, kita sujud lagi lama, baca Quran lagi banyak. Bukan, tuan-tuan, semata-mata kerana Ramadan, itu saja. Saya pun tak tahu, kok ada jabatan perikanan ke sini yang kerja, kok boleh bagi tahu ada berapa ekor ikan dalam laut. Bukan laut Cina Selatan tau, laut satu dunia ni. Lautan Pasifik, lautan Atlantik, Cina Selatan, lautan India, apa semualah. Semua tu ada berapa ekor ikan? Tak tahulah, cuma saya adalah baca saintis pasal ikan ni menganggarkan setiap masa dalam laut ni, dari sebesar-besar ikan paus biru sampai sekecil-kecil ikan bilis tu, tak kurang 3 trilion. 3 trilion ikan akan tetap ada dalam laut ni. 3 trilion ini semua akan beristighfar untuk kita. Tiap-tiap hari kita dapat 3 trilion istighfar daripada 3 trilion ikan. Tiap-tiap hari kita dapat istighfar, doa memohon keampunan untuk kita daripada 3 trilion ikan. Bukan kerana kita jadi hebat, tak. Kerana semata-mata Ramadan. Ini nilai Ramadan. Belum lagi nilai amalan dalam Ramadan. Itu ikan punya cerita. Manusia punya cerita. Kita, kalau kita semayang, katalah semayang maghrib kat rumah, berapa kita dapat pahala? Ini kan saya cakap tadi, pahala ni penting tau. Berapa kita dapat pahala semayang maghrib kat rumah? 1 je. Itu semua pakat semayang rumah tu, nak 1 je lah. Kan? Terutama bulan Ramadan, semua semayang kat rumah. Kan? Sebab nak bagi masa untuk berbuka puasa. Dia buat buka puasa tu dia jaga sungguh. Kan? Banyak kat rumah dapat 1 je. Kalau kita semayang kat masjid dapat berapa? 27. Senang soal orang masjid ni dia tahu. Satu semayang kat masjid, maghrib ke apalah tak kisah. Berjemaah dapat 27. Alhamdulillah. Tapi itu bulan biasa, bulan lain, bukan Ramadan. Kalau Ramadan, berapa dapat? Semayang kat masjid? Berapa ratus? 700? Ya, dia nak. Nabi SAW beritahu, setiap amalan fardu akan diganda 70. Bukan dapat 70, diganda 70. Kalau 27, diganda 70, darablah 70. Berapa dapat? Berapa? Yang mana ada handphone tu cuba buka tengok kan. Cuba kira. 27 darab 70, dia akan keluar 1,890 pahala.
Bukanlah kerana maghrib kita tu lagi panjang baca ke, imam sama, masjid sama, rakaat 3 rakaat tu lah juga. Lepas tu semua nak cepat kan, sebab nak makan pula lepas tu. Tuan-tuan, hanya semata-mata kerana kita solat dalam bulan Ramadan, jadi 1890 pahala. Banyak ke sikit? Ya, macam tak berapa minat ya, nampak. Bayangkan tuan-tuan, 27 banding dengan 1890. Banyak ke sikit beza tu? Pahala ni tuan-tuan. Okeylah, kalau tak berapa rasa pahala ni, saya tukar bahasa dia. RM27 dengan RM1,890. Besar ke kecil tu? Oh, dia cerah biji mata. Bunyi ringgit tu cerah biji mata kan? Oh, ayolah. Oh lah, jauh bezanya tu. Sebab ringgit. Kalau pahala tu dia, pahala. Dia macam tu, pahala. Ke langit tak sampai, ke bumi jejak-jejak kan? Melayang macam bunyi dia. Sebab kita tak attach hati kita dengan akhirat. Kita rasa pahala is nothing. Kan? Tapi kalau katalah orang kata kerja kat sini RM27 sejam, kerja kat sini RM1,890 sejam, agak-agak ke mana kita pergi? Ke mana kita minta kerjanya? Mesti RM1,890 sejam. Kan? Dah tak dapat, barulah pergi yang 27 tu. Yalah, dah tak di reject, tak dapat, interview tak lepas, barulah pergi minta. Daripada tak ada langsung 27 pun 27 lah. Betul. Bila bab ringgit kita nampak, hitung kira congak dia tu jelas. Tapi bila datang kepada pahala, kelam ya. Tak rasa apa. Jenuh imam duk baca khutbah tu macam tu. Itu pun bagus, khutbah tu dipaksa juga datang dengar kan. Itu pun tak dengar juga. Tuan-tuan, ini Ramadan 1890 itu baru satu waktu. Tapi kalau kata malam tu Lailatul Qadar pula, nak kira macam mana tu? Lailatul Qadar ni berapa pahala dia, macam mana? Khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak mana 1000 bulan tu? Tak nampak tu. Kalau kira 88 tahun tak nampak punya. 83 tahun tu tak nampak. Contoh dia macam ni. Kalau kita semayang maghrib, malam tu Lailatul Qadar, seolah-olah kita semayang 1000 bulan punya maghrib. 1000 bulan. Bukan 1000 malam tau. 1000 bulan punya maghrib. Itu banyak mana pula? Nak tahu banyak mana kita kira. Saya nak tanya. Setiap hari berapa kali maghrib? Ya Allah, itu pun nak kira juga. Astagfirullah. Dia punya terkejut ustaz soal tu, bukan apa. Setiap hari ni maghrib sekali kan? Maksudnya kalau 1000 bulan kita nak tahu berapa maghrib, satu bulan ada berapa hari? Ambillah 30, senang nak kira. 30 hari. Satu bulan ada 30 maghrib. Kalau 1000 bulan, 30 darab dengan 1000. Berapa keluar? 30,000. Kita semayang maghrib, malam tu Lailatul Qadar, kita tak perasan pun. Kita tak perasan pun malam tu. Kita macam biasalah datang semayang. Maksudnya, kita dapat semayang maghrib malam tu, ialah satu maghrib yang kita buat itu darab dengan 30,000. Seolah-olah kita semayang maghrib 30,000 kali punya maghrib. Itulah itu Qadar. Nak semayang lagi kat rumah lepas ni. Ni balance dah nak setengah bulan dah ni tinggal. Tu pun kalau panjang umur. Kan? Tak apa ustaz, Lailatul Qadar lambat lagi. Dia 10 akhir. Ini belum masuk lagi. Siapa kata mesti 10 akhir? Tak semestinya. Cuma Nabi SAW kata, aku dapati. Nabi try. 10 malam awal, 10 pertengahan, 10 akhir. Kata Nabi SAW, aku dapati banyak masanya ialah dalam 10 akhir. Tapi ada kemungkinan juga malam-malam lain akan jadi. Satu maghrib 30,000, macam 30,000 maghrib. Berapa pahala dia? Sudah.
Tadi kita kata satu maghrib 1,890. Kalau malam tu lah itu kadar darat dengan 30,000. Berapa dapat? Tu nampak tengah petik tu. Kita dengar keputusannya. Berapa tuan? 1890 darat 30,000. Cuba kira lagi sekali, lain je bunyinya tu. Tu salah tekan kosong kot. Bukan 3,000, 30,000. 1890 darat 30,000. Barulah keluar jawapan. Saya dah hafal dah ceramah banyak mana dah ni. 56,700,000 pahala tuan-tuan. Itu baru maghrib, belum isyak. Kalau Lailatul Qadar. Semua amalan malam tu darat 30,000 semua. Mudah cerita. Satu ayat Quran kita baca, berapa pahala? Ni tanya orang masjid, dia mesti boleh jawab lah kan. Dapat 10. 10 tu kalau kita baca Quran dengan tak ada wuduk. Maknanya tak pegang mushaf lah. Mushaf kena ada wuduk. Tapi maksudnya kita macam kita lepas semayang tadi kan, kita wirid tadi kan. Fatihahnya, ayat kursinya semua. Itu baru 10. Tu tak ada wuduk. Lepas semayang tadi ada wuduk. Lepas semayang tadi. Lepas semayang tadi ada wuduk. Tapi kalau kita baca Quran dalam sembahyang, baca Fatihah, setiap huruf 100 pahala dia. Fatihah dalam solat ni wajib ke sunat? Wajib. Nabi kata setiap amalan yang wajib, yang fardu dalam bulan Ramadan darat 70. Satu huruf 100 darat 70. Berapa dapat? Nak kira lagi tu. Sekarang ni darat 30,000 pula sebab malam tu Lailatul Qadar. Baru B-I pula. Bawah tu, B tu kan bismillah. Baru satu huruf ba tu. Itu ganjaran dia tuan-tuan kalau malam tu Lailatul Qadar. Ini yang pertama dalam bulan Ramadan, kita kena tahu nilai dia. Habis dah masa tuan-tuan. Patut cerah yang saya tengok kat luar tu. Okey. Sebab saya sebut tadi, saya nak sudahkan juga. Yang kedua yang kita nak tengok, kesan kepada Ramadan. Tadi pahala Ramadan. Yang kedua yang kita nak semak hari-hari, kesan pahala Ramadan. Ataupun kesan kepada amal dalam bulan Ramadan. Ada 3 perkara Allah Ta'ala sebut. Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 188. Ada 3 perkara. Pertama, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Yang ketiga, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat petunjuk. Kita kena cek. Hari-hari kita selesaikan kita punya rutin dalam Ramadan ini. Adakah takwa kita bertambah? Adakah syukur kita bertambah? Adakah kita punya kehidupan kita semakin mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kesan, dia panggil taksir, asar, kesan kepada, macam contoh, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah fahsya dan munkar. Itu kesan semayang. Yang pahala tu kita dah kira tadi. Tapi daripada pahala tu satu bab yang kedua kesan pada semayang. Semayang ini kesan dia ialah dapat kekuatan untuk cegah kita daripada fahsyak dan munkar, daripada keburukan dan kemungkaran. Maknanya lagi banyak kita semayang, lagi dapat kekuatan kita jauhi segala benda yang tak elok. Kita boleh cek lah semayang kita tu macam mana. Maka untuk puasa dalam bulan Ramadan, kesan yang perlu kita ada ialah bertakwa kita tambah. Takwa tu apa? Ceramah ni pula tuan-tuan, 3 hari baru habis. Takwa tu apa?
Perbahasan takwa ni sangat besar. Saya simpulkan dengan saya memetik kata-kata Imam Al-Alusi rahimahullah dalam kitab tafsir dia. Takwa itu ialah bila seseorang itu bersungguh-sungguh menjauhi apa sahaja perkara yang membinasakan akhirat dia. Itulah takwa. Apa sahaja perkara yang merugikan kita, akhirat kita, membinasakan akhirat kita, meruntuhkan akhirat kita, kita jauhi. Kesungguhan yang sangat kuat untuk menjauhi, menghindari apa sahaja yang membinasakan akhirat. Itulah takwa. Mudah nak faham. Pada hati tiap minggu tu, ittaqullah, ittaqullah kan. Apa saja. Sebab tu para sahabat, anak-anak didik Nabi ni, mereka punya neraca mudah. Allah suka ke Allah tak suka? Akhirat saya terbina atau akhirat saya terjejas? Dia tak kira macam kita ni, asal lagi halal, balun lah. Makruh pun balun lagi. Tak apa, tak berdosa. Dia kira gitu ya. Tapi sahabat-sahabat dia didik macam mana? Aku nak tengok. Aku buat benda ni Allah suka, Allah tak suka. Aku buat benda ni akhirat aku terbina ataupun tidak. Yang kedua, syukur. Apa maksud syukur? Ialah kata Alhamdulillah tu satulah. Syukur ini ialah kita kena gunakan seluruh nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk mengabdikan diri pada Allah. Nabi tunjukkan contoh macam mana? Nabi semayang malam. Dia punya qiyam, baginda sallallahu alaihi wasallam, qiyam Nabi sallallahu alaihi wasallam 1/6 Al-Quran baca. Baru 1 rakaat. Rokok sama lama dengan qiyam, sujud sama lama dengan qiyam. Itu sembahyang sunat Nabi. Menangis seperti kata Sayyidatina Aisyah, dalam dada Nabi SAW seperti air yang menggelegak. Tangisan Nabi SAW dalam solat. Sampai bengkak kaki, tuan-tuan. Kita pun bengkak juga ya tak? Tapi gaut, tu gaut. Gaut tak kira, tuan-tuan. Nabi bengkak bukan sebab gaut. Sebab berdiri terlalu lama. Sampai Sayyidatina Aisyah tengok, kesian ya Rasulullah, kenapa tuan macam ni sekali, sedangkan tuan ni kan dah tak ada dosa, maksum. Kata Rasulullah, afala an akuna abdan syakura. Tak patut ke aku jadi hamba yang bersyukur? Ini syukur dia, tuan-tuan. Nabi SAW beritahu syukur tu bila kita dapat gunakan seluruh apa kita kata potensi yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tenaga baik, harta baik, tubuh badan baik, fikiran baik, sebagainya untuk mengabdikan diri kita pada Allah Ta'ala. Sentiasa mencari ruang untuk mencari redha Allah. Itu syukur. Yang ketiga, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapat petunjuk. Macam mana adakah kehidupan kita semakin mendapati petunjuk Allah dan Rasul. Itu yang kita nak tengok. Ramadan, jika benar kita lalui sebagaimana Nabi SAW beritahu imanan wa ihtisaban, kita akan dapat 3 kesan ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik untuk kita dapat faham perkara ni, kita dapat jalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita tak payah tengok orang, tuan-tuan. Kita tengok kita dengan Allah. Jangan kita pula nak jadi Allah duk tengok orang. Oh dia ni teruk, dia ni okey, dia ni tak. Tak ada masa kita dengan orang ni, tuan-tuan. Kita tengok kita. Dan kita tahu apa keadaan kita. Dulu nak semayang tahajud 2 rakaat pun tak dapat. Adakah dalam Ramadan ni dah halang-halang bangun sahur? Dapat tak 2 rakaat? Dulu nak istighfar 100 tak ada pun dalam hidup kita ni tiap-tiap hari. Harapkan istighfar lepas semayang tu lah 3 kali sekali tu. 3 kali, 5 kali, baru 15 kali. Sekarang bulan Ramadan, bertambah tak istighfar kita? Ada tak sekarang ni istighfar kita? At least macam Nabi SAW 100 kali sehari. Macam tu. Kita cek diri kita, muhasabah diri kita, supaya kita ada 2 perkara yang kita nak muhasabah. Tadi tentang ganjaran, yang kedua ialah kesan kepada Ramadan kita. Semoga Allah Ta'ala beri taufik untuk kita dapat faham, kita dapat laksanakan hayati dalam kehidupan kita, dan sudah kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين عامة وفي غزة العزة الخاصة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصرهم على عدونا وعدوهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم قوي عزائمهم اللهم صبرهم على مصيبتهم اللهم ارحم تقبل شهداءهم اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله